Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam. Salam pertemuan dalam program khas sempena Maulidur Rasul, dan kita telah tiba pada siri yang ke-35 daripada program peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita nak sambung daripada muka surat yang ke-70. Namun sebelum kita teruskan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan Kak Safia Sapian, Khatijah Eja, Hardi Suhaimi, Samsarina Saifuddin, Ramlah Dasuki, Syarina Uthman, Zaliha Kamaruddin, Salabiyah Sa'ad, Amida Rauda, Safia Sharif, Nurul Hidayat, Sania Haji Yusuf, Tumirah Damiri, Aziza Izzah, Nur Wafim Nur, Ija Rahman, kemudian Rozana Aziz, Yaya Lia, serta Ummi Akashah dan M. Nasir Harum. Ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Pada malam ini kita nak sambung tentang operasi Ka'ab bin Ashraf ataupun operasi Muhammad bin Maslamah yang berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah. Ianya berlaku pada bulan yang ketiga ataupun tarikhnya adalah pada 14 Rabiul Awal. Operasi yang kedua dalam tahun yang ketiga Hijrah. Lalu pada tahun yang ketiga Hijrah bermula dengan operasi Banu Sulaim yang berlaku 4 bulan lebih kurang selepas peristiwa Badar. Kita telah baca kisahnya pada muka surat yang ke-68, dan selepas daripada itu berlakulah operasi yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah sehingga dikenali sebagai Sariyah Muhammad bin Maslamah. Maka Muhammad bin Maslamah pada waktu itu diberi tugasan. Dia tak dipilih oleh Nabi dan pada waktu itu tidak disuruh. Namun pada waktu itu dia sendiri yang bersedia untuk melaksanakan tugasan yang diminta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menghapuskan musuh ketat Islam, orang yang terlalu banyak menyakiti Nabi yang dikenali sebagai Ka'ab bin Al-Ashraf, yang kita akan baca kisah dia nanti, yang mana dia daripada kalangan Yahudi Banu Nadir. Ada perjanjian dengan Nabi tetapi mengkhianati dengan syair dia, dengan harta dia, dengan provokasi dia yang dilakukan. Lalu kata penulis buku pada muka surat yang ke-70, kebencian Ka'ab bin Ashraf kepada Nabi. Lalu kata penulis buku, walaupun kaum dia, siapakah kaum Ka'ab bin Ashraf? Iaitu orang-orang Yahudi Banu Nadir, telah mengikat perjanjian persepakatan. Maksudnya pada waktu itu mereka ada perjanjian damai. Mereka takkan mengganggu Nabi, apatah lagi menyakiti dan menyerang Nabi SAW.
Namun pada waktu itu Ka'ab bin Ashraf dia tak nak ikut perjanjian tersebut. Dan pada waktu itu dia sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebencian dia kepada Nabi lebih membuak, lebih jelas ketika mana orang Quraisy kalah dalam peperangan Badar. Maka pada waktu itu sampai dia mengungkapkan kata-kata secara terbuka, lebih baik mati ditimbus tanah daripada hidup di bumi seandainya Muhammad betul-betul menang. Dia sangat bencikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Lalu dia kata, kalaulah Muhammad benar-benar menang lawan Quraisy, lebih baik aku mati daripada aku hidup di atas muka bumi ini. Dan tak cukup dengan itu, walaupun Ka'ab ini dia ada perjanjian, orang Yahudi Banu Nadir ada perjanjian dengan Nabi. Namun kata penulis buku, Ka'ab bin Ashraf dia sanggup pergi ke Mekah selepas Badar. Dia pergi ke Mekah dan pada waktu itu dia menzahirkan kebersamaan dia dengan Quraisy dan atas kehilangan Quraisy ketika mana peristiwa Badar. Dan pada waktu itu dia memujuk, membuat provokasi supaya orang musyrikin Mekah datang sekali lagi menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu secara terbuka dia memalukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam melalui kata-kata syairnya, melalui ungkapan dia. Maka inilah tajuk yang dibawa oleh penulis buku, kebencian Ka'ab bin Ashraf kepada Nabi sangat luar biasa. Maka ketika mana semakin banyak dia telah melanggar perjanjian secara terbuka, dia berpakat dengan musuh iaitu Quraisy. Pada waktu itu dia mengajak Quraisy untuk menyerang Madinah. Secara terbuka dia mula mengejek para sahabat dan Islam dengan syair-syairnya padahal mereka ada perjanjian. Maka pada waktu itu Nabi SAW nampak telah tiba masanya diambil tindakan dan dihukum Ka'ab bin Ashraf supaya menjadi pengajaran kepada yang lain agar tidak mengkhianati perjanjian. Maka kata penulis buku, tawaran untuk menghukum Ka'ab bin Ashraf disambut oleh Muhammad bin Maslamah. Kata penulis buku, oleh sebab kebiadaban Ka'ab yang telah keterlaluan sampai diajak orang Quraisy untuk serang Madinah lagi sekali, sampai secara terbuka dia menyerang para sahabat Nabi. Maka Nabi SAW pada waktu itu membuka tawaran, bertanya kepada sahabat, siapakah di antara mereka yang mampu dan yang boleh untuk menyelesaikan Ka'ab bin Ashraf kerana dia telah melakukan pencabulan ke atas perjanjian yang telah disepakati. Maka pada waktu itu yang mula-mula bangkit, menyahut dan menerima misi yang sangat sukar dan pada waktu itu sangat berbahaya. Bukan senang untuk menerobos masuk ke dalam kubu Ka'ab bin Ashraf. Bahkan bukan senang untuk berjumpa dengan Ka'ab bin Ashraf. Dia sentiasa dilindungi oleh pengawal-pengawalnya. Rumahnya pun adalah sebuah kubu, bukan rumah biasa. Maka pada waktu itu yang bangkit adalah Muhammad bin Maslamah. Dan Muhammad bin Maslamah ini adalah adik-beradik susuan Ka'ab bin Ashraf. Zaman tersebut, adik-beradik susuan pada waktu itu dikira sangat dekat hubungan dengan adik-beradik susuan yang lain. Lalu adik-beradik susuan umpama keluarga. Bahkan dalam Islam adik-beradik susuan memang keluarga. Adik-beradik susuan adalah keluarga. Maka Muhammad bin Maslamah dia bangun. Dia kata, wahai Rasulullah, aku akan ambil. Sebab itu kata penulis buku, hakikatnya bukan mudah untuk memerangi Ka'ab. Dia bukan calang-calang orang. Dia bukan orang biasa. Seorang pembesar Yahudi yang pada waktu itu memiliki kekayaan dan pada waktu itu memiliki pengaruh. Memiliki pada waktu itu security dia. Dia ada guard dia, ada penjaganya. Dalam masa yang sama, Ka'ab bin Ashraf ni juga adalah orang yang jahat. Dia pun gangster. Dia bukannya orang yang terlalu baik. Dia adalah orang yang jahat, orang gangster. Dialah orang yang merobohkan tapak perniagaan yang Nabi SAW buat. Dia robohkan. Dan pada waktu itu Nabi SAW pindah ke tempat yang lain.
Maka pada waktu itu 4 lagi sahabat bangun untuk membantu Ka'ab Muhammad bin Maslamah. Lalu siapakah mereka? Nama-nama mereka kita telah baca pada muka surat yang ke-69, iaitu Muhammad bin Maslamah yang kita sebutkan tadi, Abbad bin Bishr antara sahabat yang terkenal, kemudian Al-Harith bin Aus, Abu Abs bin Jabar dan juga Abu Nailah. Lalu Abu Nailah ni siapa? Abu Nailah ini juga adalah adik-beradik susuan Ka'ab bin Ashraf. Lalu ada adik-beradik susuan bergabung untuk melenyapkan adik-beradik susuan mereka, iaitu Ka'ab bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah. Maka mereka mula merancang strategi. Nabi tak bagi apa-apa. Mereka yang rancang strategi. Mereka yang bersedia. Nabi tak perintah, Nabi tak suruh. Nabi sekadar tawarkan siapa yang bersedia. Lalu operasi ini adalah sangat-sangat rahsia. Kata penulis buku, maka kelima-lima sahabat ini mereka mula berbincang bagaimanakah cara mereka boleh memperdaya Ka'ab bin Ashraf supaya ditinggalkan oleh sekuritinya, dan pada waktu itu dia sanggup keluar daripada kuburnya pada keadaan dan ketika tak ada orang Yahudi yang pada waktu itu yang nampak apa yang berlaku. Lalu isunya pada waktu itu adalah sekuriti dia. Yang kedua, isunya adalah nak tarik dia keluar daripada kubur dia. Sebab pada waktu itu kuburnya tak boleh nak masuk, sukar ditembusi. Dan pada waktu itu nak dilakukan ketika mana tidak ada orang-orang Yahudi Banu Nadir lain yang nampak, yang lihat, yang tahu. Sebab pada waktu itu kalaulah ada saksi yang lain, maka misi ini akan sukar. Dan pada waktu itu orang-orang Yahudi mereka akan menuntut bela di atas kematian Ka'ab bin Ashraf. Maka penulis buku membawa tajuk strategi yang sangat licik, yang sangat sempurna. Maka kelima-lima sahabat ini mereka telah bermesyuarat dan mereka jumpa satu cara untuk mereka merealisasikan 3 tujuan utama mereka. Maka Muhammad bin Maslamah dan 4 seorang sahabat yang lain pada waktu itu telah bertemu dengan Ka'ab bin Ashraf pada satu malam. Mereka ambil malam sebab pada waktu malam masing-masing berada di rumah. Zaman tu bukan macam zaman kita, ada lampu jalan terang benderang, tak ada. Zaman tersebut menggunakan pelita. Maka kebetulan Ka'ab bin Ashraf pun setuju nak bertemu, sebab yang ajak jumpa adalah Abu Nailah, adik-beradik susuan dia, Muhammad bin Maslamah, adik-beradik susuan dia. Maka pada waktu itu Ka'ab bin Ashraf pada waktu itu dia keluar daripada kubur dia, daripada istana dia pun keluar. Walaupun pada waktu malam itu dia merasa kurang selesa, namun dia kata tak mengapa, ini adalah adik-beradik susuanku. Bila pengawal dia dah ikut, dia kata tak payah, ini adalah adik-beradik susuanku, Abu Nailah dan Muhammad bin Maslamah. Maka pada waktu itu muka surat yang ke-71 perenggan yang kedua. Maka pada waktu itu sahabat-sahabat ini yang banyak bercakap adalah Abu Nailah. Mereka minta izin dengan Nabi untuk mereka ungkapkan sesuatu perkataan yang kurang baik tentang Nabi. Mereka minta izin. Maka Nabi SAW kata silakan, gunakan apa yang perlu. Maka pada perenggan kedua, mereka pada waktu itu telah mengadu kepada Ka'ab bin Ashraf tentang kononnya kehidupan mereka makin susah di bawah pentadbiran Nabi SAW. Nabi suruh sedekah, Nabi suruh keluar zakat. Maka mereka berhasrat untuk membuat pinjaman dengan Ka'ab melalui cagaran supaya mereka ada bekalan. Lalu pada waktu itu mereka kata, Muhammad ni menyusahkan kami, wahai Ka'ab. Lalu mereka dah minta izin dengan Nabi. Dan Nabi kata, silakan, kata apa yang perlu. Maka pada waktu itu mereka kata, Muhammad ni minta macam-macam. Suruh sedekah lah, suruh zakat lah, sampai habis harta kami. Lalu Ka'ab, boleh tak kau bagi kami pinjam sedikit? Engkau ni adalah adik-beradik susuan kami. Engkau adalah orang kaya daripada kalangan orang yang kami kenal. Maka mereka puji Ka'ab, dalam masa yang sama mereka memburukkan Nabi SAW. Maka pada waktu itu Ka'ab pun cakap, kalau kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, kan aku dah cakap jangan ikut Muhammad, keluar, tinggalkan je Muhammad.
Tetapi Abu Nailah dan Muhammad bin Maslamah memberi alasan, takkan kami nak tinggalkan Muhammad? Apa kata keluarga kami? Apa kata orang-orang Aus dan Khazraj, kabilah kami? Kami perlukan masa. Cuma ni yang kami perlu sekarang ni adalah bantuan pinjaman supaya kami boleh meneruskan kehidupan. Tapi Ka'ab bin Ashraf ni walaupun dengan keluarga dia sangat kedekut, walaupun dengan adik-beradik sesuan, maka dia berkata, aku tak boleh bagi macam tu, aku perlukan cagaran. Maka cagaran yang mula-mula dia minta pada waktu itu adalah anak isteri kepada Abu Nailah dan Muhammad bin Maslamah. Dia kata, boleh aku bagi pinjam, cagarkan anak isteri kamu. Maka pada waktu itu Abu Nailah dan Muhammad bin Maslamah buat-buat terkejut. Takkanlah kami kerana beberapa kilo gandum yang kami perlukan, kami nak cagar anak isteri kami. Apa kata orang Arab? Dan kami risau anak isteri kami akan suka dengan kamu sebab kamu orang yang handsome, orang yang begini-begini. Lalu mereka puji. Mereka puji Ka'ab bin Ashraf. Maka kata penulis buku, akhirnya Ka'ab bersetuju untuk memberi pinjaman. Syaratnya mereka mesti menyerahkan wanita anak-anak mereka. Pada waktu itu untuk satu wasak kurma. Satu wasak lebih kurang 40 sa'. 40 sa' lebih kurang 122.4 kilo seperti yang dikira oleh penulis buku. Namun pada waktu itu mereka tolak. Dia kata anak-anak tak nak. Lalu pada waktu itu mereka kata kalau senjata boleh. Senjata pada zaman itu adalah kebanggaan orang Arab. Sebab itu mereka punya kemuliaan senjata pertahanan mereka. Lalu kenapa Abu Nailah dan Muhammad bin Maslamah memilih senjata? Lalu apabila pada waktu itu mereka nak cagarkan senjata, mereka kena bawa senjata. Lalu mereka bila bawa senjata, pada waktu itu Ka'ab bin Ashraf tak syak apa-apa. Kalaulah tak dicagarkan senjata, Ka'ab bin Ashraf tertanya, kenapa korang bawa senjata malam ni? Tetapi sebenarnya senjata itulah yang bakal diguna untuk menamatkan riwayat Ka'ab bin Ashraf. Maka pada waktu itu mereka kata kami bawa senjata. Maka pada waktu itu Ka'ab bin Ashraf pun bersetuju. Maka ketika mana tiba pada waktunya senjata dibawa, maka Abu Nailah kata, jomlah kita jalan-jalan, kita pun dah lama tak sembang, dah lama tak borak. Maka pada waktu itu dia ajak Ka'ab bin Ashraf untuk bersia-sia, untuk berjalan. Tujuannya adalah supaya Ka'ab bin Ashraf jauh daripada kubur dia. Sebab dekat kubur dia ada pengawal. Bila dia menjerit minta tolong, maka pada waktu itu pengawal akan turun. Maka dia ajak jauh daripada kubur dia. Ini semua dah dirancang. Sangat lengkap, perancangan sangat jelas, perancangan sangat teliti. Maka pada waktu itu Abu Nailah mengajak Ka'ab bin Ashraf bersia-sia dan berbual-bual agak jauh daripada kuburnya. Sambil itu Abu Nailah puji dia. Lalu untuk pancung pada waktu tu kena pegang. Maka bagaimana nak pegang? Dia jumpa alasan yang lain. Maka Abu Nailah berkata, aku tak pernah bau yang sangat harum, yang sangat wangi seperti mana yang aku bau malam ini. Maka pada waktu itu Ka'ab bin Ashraf pun kata, ya, minyak wangi ni aku beli kat sini minyak wangi yang sekian-sekian. Manusia suka kena puji, sebab itu bahaya dengan pujian. Kadang-kala dengan pujian pada waktu itu disitulah kebinasaan. Jangan terlalu suka dipuji. Jangan jadi lupa diri bila dipuji. Satu pengajaran. Kadang-kala manusia untuk dipuji, macam-macam yang disanggup yang dilakukan untuk dapat pujian. Maka Ka'ab bin Ashraf dia pun kata, ya, minyak wangi ni sekian-sekian, saya pun tak pastilah apa jenamanya, saya pun tak pasti dengan jenama-jenama minyak wangi ni. Lalu dia pun pada waktu tu dia pun setuju bahawa minyak wanginya adalah minyak wangi yang mahal, yang harganya adalah sekian-sekian. Maka pada waktu itu Abu Nailah kata, boleh tak aku bau? Kerana bila dia nak bau, dia nak pegang kepala tu. Maka Ka'ab bin Ashraf kata, silakan. Maka pada waktu itu Abu Nailah pun bau. Dia bau dekat tengkuk dia kali pertama. Kemudian dia kata, wangi sangatlah, aku nak bau lagi kali kedua. Ka'ab bin Ashraf kata, sila bau-bau. Maka dia pun bau kali kedua. Kemudian dia kata, aku nak bau lagi lah, tak tahan lah, bau ni wangi sangat. Agak-agak lah kalau dah kena dah macam tu. Tetapi Ka'ab bin Ashraf dia suka dipuji. Dan pada waktu dia kata, silakan. Kali ketiga
pada ketika mana dia bau bahagian tengkuk Ka'ab bin Ashraf, Abu Nailah dia pegang kuat-kuat kepala Ka'ab bin Ashraf supaya tak boleh melepaskan diri. Maka pada waktu itu dia bagi isyarat kepada sahabat-sahabat. Maka datanglah sahabat, mereka pada waktu itu menyerang Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya pada waktu itu Muhammad bin Maslamah mengeluarkan pisaunya dan mereka menamatkan riwayat Ka'ab bin Ashraf. Maka inilah kita nampak perancangan yang teliti yang dirancang oleh Muhammad bin Maslamah dan juga oleh teman-teman dia. Daripada situ mereka melarikan diri bila Ka'ab bin Ashraf telah terbunuh. Maka keesokan harinya kecoh, pada waktu itu Ka'ab bin Ashraf terbunuh dan mereka tak ada bukti siapa yang bunuh, tak ada siapa yang nampak. Tak ada siapa yang nampak, tak ada pengawal yang nampak. Lalu mereka tak boleh nak tuding jari pada Nabi, kerana Nabi memang tak suruh pada sahabat yang merancang sepenuhnya. Mereka tak boleh nak tuduh mana-mana sahabat sebab mereka tak ada bukti. Maka mereka mula ketakutan bagaimana pada waktu itu orang yang tidak menghormati perjanjian secara terbuka seperti Ka'ab bin Ashraf, pada waktu itu inilah penamat dia. Benda yang hampir sama berlaku kepada seorang lagi pemimpin Yahudi Banu Nadir di Khaybar. Sebab itu kata penulis buku, selain Ka'ab, peristiwa yang sama juga berlaku kepada Salam bin Abi Huqaiq. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi Banu Nadir dah kena usir ke Khaybar. Dia pun buat benda sama pada Nabi. Dia serang Nabi SAW. Dia nak bunuh Nabi berkali-kali. Maka Nabi hantar misi yang lebih kurang sama dan para sahabat berjaya menembusi pertahanan Khaybar yang sangat kukuh pada waktu itu dan menamatkan riwayat Salam bin Abi Huqaiq. Lalu inilah kita nampak bagaimana tegasnya Nabi kepada orang yang mengkhianati perjanjian dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa sebenarnya Ka'ab bin Ashraf ini? Jom kita baca kisahnya secara ringkas. Kata penulis buku pada muka surat 71, beliau adalah pembesar Yahudi yang mana berketurunan Arab. Lalu macam mana dia boleh tinggal dengan Yahudi Banu Nadir? Kerana emak dia pada waktu itu adalah orang Yahudi Banu Nadir. Lalu sebab itu dia tinggal bersama dengan orang Yahudi Banu Nadir. Kemudian yang kedua, beliau memiliki sebuah kubu yang kukuh sebagai tempat perlindungan yang terletak di antara perkampungan Yahudi Banu Nadir dan Yahudi Banu Quraizah. Kita dah nampak dah lakaran kubu dia pada muka surat yang ke-68. Yang ketiga, ketika mana orang musyrik Mekah kalah, maka permusuhan Ka'ab terhadap Nabi semakin menjadi-jadi. Bahkan pada waktu itu dia pernah kumpulkan ketua-ketua Yahudi di kubu dia dan ajak mereka untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi. Namun mereka pada waktu itu tak berani. Yang keempat, kesan daripada provokasi Ka'ab untuk memerangi Nabi di Mekah. Orang Quraisy telah kembali bersemangat untuk menyerang Madinah. Bahkan taklah dikatakan keterlaluan, Ka'ablah penyebab berlakunya Uhud. Ka'ab adalah penyebab berlakunya peperangan Uhud. Walaupun dia mati sebelum Uhud, tapi dialah penyebab yang menyemaikan bibit-bibit provokasi supaya orang Quraisy menyerang Nabi SAW lagi sekali. Tidak puas dengan tindakannya, Ka'ab pada waktu itu mula menabur kata-kata keji secara terbuka terhadap umat Islam dan Rasulullah di Madinah. Dan yang terakhir, ketika mana kebiadapannya semakin melampau dan pada waktu itu dia mula mencabuli perjanjian yang dah ada antara orang Yahudi dan Nabi SAW, maka pada waktu itu dia dihukum bunuh dan yang sanggup membunuhnya adalah adik-beradik susuannya sendiri. Kemudian pada bahagian bawah tu kita boleh nampak kronologinya secara ringkas bagaimana pada waktu itu dia mula melanggar perjanjian dengan Nabi nombor 1. Maka Nabi buka tawaran secara umum. Nabi tak pilih dan Nabi tak suruh sahabat yang tertentu sebab Nabi tak nak terlibat. Cuma Nabi offer kepada sahabat siapa yang boleh bantu Nabi. Yang ketiga, maka pada waktu itu Muhammad bin Maslamah dan 4 orang lagi sahabat, mereka bersetuju dan mereka bersedia untuk membantu Nabi dan mereka sendiri yang merancang
taktikal daripada A to Z untuk menghapuskan Ka'ab bin Ashraf. Dalam masa yang sama, orang-orang Yahudi Banu Nadir tak tahu siapa yang melakukan. Yang keempat, mereka pada waktu itu minta izin terlebih dahulu dengan Nabi untuk menggunakan perkataan yang tak sepatutnya mereka ungkapkan, dan Nabi sedia. Daripada sinilah juga kita nampak ketika mana dalam peperangan tipu daya pada waktu itu dibenarkan. Al-harbu khid'ah. Bahkan pada waktu itu pepatah Arab menyebutkan peperangan adalah sebenarnya tipu daya. Siapa yang paling licik, maka dialah yang akan berjaya. Dalam perang kita tak boleh lurus bendul. Dalam perang kita pada waktu itu tak boleh terlalu lurus. Dia adalah sebenarnya tipu daya. Itulah yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Maka pada waktu itu mereka, nombor 5, mereka telah bawa Ka'ab bin Ashraf jauh daripada kubur supaya tak perasan oleh pengawal dia dan juga orang-orang yang berada di sekitar kubur tersebut. Inilah secara ringkas tentang Ka'ab bin Ashraf, dan kita dah baca semalam bagaimana kubur dia adalah sangat kukuh, batu-bata yang dia guna adalah sangat tebal, lebar, panjang, dan kita dah nampak lakaran kuburnya pada muka surat 78 serta peninggalan kuburnya selepas 100 lebih tahun, selepas lebih daripada 1400 tahun, bagaimana kubur dia masih ada. Walaupun bukan keseluruhan, tetapi binaan itu masih ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang peristiwa Ka'ab bin Ashraf ini pada surah An-Nisa ayat yang ke-51, di mana firman Allah, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kamu memerhatikan orang yang telah diberikan pengetahuan daripada kitab Taurat dan Injil? Ada ilmu, kenal Allah, kenal mana satu yang benar, dah ada ilmu dah. Tetapi pada waktu itu firman Allah, mereka sanggup percaya dan sanggup beriman kepada selain daripada Allah dan kepada taghut, kepada syaitan. Ada ilmu, kenal Allah, tahu tentang Taurat dan Injil, masih lagi sanggup beriman kepada syaitan. Wa yaquluna lilladzina kafaru, dan mereka sanggup pada waktu itu mengungkapkan perkataan berikut kepada orang-orang yang kafir Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahawa orang-orang kafir Mekah yang menyembah berhala pada waktu itu adalah lebih benar, lebih betul berbanding dengan Nabi dan orang-orang Islam. Padahal Nabi dan orang Islam menyembah Allah. Sampai ke tahap itu, mereka sanggup untuk mendustakan Allah, mendustakan Nabi, walhal mereka tahu yang sesat mana, yang benar mana. Sebab itu pada muka surat yang ke-72 disebut Ka'ab bin Ashraf benar-benar menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk memburuk-burukkan Nabi. Bahkan kekalahan musyrikin Mekah di Badar sengaja diambil kesempatan untuk mengapi-apikan kemarahan Quraisy. Masakan tidak, sebaik mendengar berita kemenangan umat Islam di Badar, Ka'ab diterus pergi ke Mekah dan menetap di rumah Muttalib bin Abu Wa'dah As-Sahmi. Ketika mana di sana pada waktu itu taghut Yahudi ini, syaitan Yahudi ini, dia menyampaikan syair-syairnya menghina Nabi. Pada masa yang sama dia memuji-muji Quraisy, dan pada waktu itu meratapi kematian pembesar-pembesar Quraisy. Tujuan dia buat semua ini adalah untuk mencetuskan provokasi supaya orang Mekah menyerang semula Madinah. Maka pada waktu itu Abu Sufyan pun hairan. Dia kata Ka'ab bin Ashraf ini orang Yahudi, agama langit. Kami ni penyembah berhala. Lalu sebab itu dia tanya kepada Ka'ab bin Ashraf, wahai Ka'ab, siapa sebenarnya yang benar? Kami ke Muhammad? Maka pada waktu itu dia sanggup berkata seperti mana yang ayat kita baca tadi. Sebab itu Abu Sufyan bertanya, agama mana yang kamu cintai yang benar? Agama kami menyembah berhala ataupun agama Muhammad? Maka pada waktu itu Ka'ab bin Ashraf menjawab, agama kamu yang menyembah berhala, wahai Abu Sufyan, adalah lebih benar dan lebih baik daripada agama Muhammad. Padahal dia ada ilmu, padahal dia belajar Taurat, padahal dia adalah orang Yahudi.
Maka sebab itu Allah cela dan Allah sebut pada ayat 51 surah An-Nisa, wa yaquluna, dan mereka berkata kepada orang-orang yang kafir, haula'i ahda, bahawa orang kafir itu lebih benar jalan mereka berbanding daripada umat Islam. Dahsyat apabila pada waktu itu hasad, maka boleh menjadi buta mata hati. Seterusnya pada muka surat 73 berlakunya peperangan Ghatfan yang kita akan sambung esok insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian buku peperangan Rasulullah, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. InsyaAllah mudah-mudahan dengan ini menjadi lebih bermanfaat pertemuan kita insyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa esok insyaAllah jika diizinkan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.